Kalau kita tengok kebanyakan dia cakap jom kita push rank, dia terlampau nak main tu sebab push rank. Tapi sebelum cerita push rank tu, of course lah sebab kawan-kawan, pada saya sebelum dia main game tu mesti ada pencetus dia tu. Jadi saya ada minat ataupun sebabkan social kawan-kawan. Kalau kita tengok sekarang ni budak baru lahir pun dah ada phone dah ada iPad dah boleh main Roblox. Jadi accessibility tu yang paling utama lah sebenarnya kena ada. Kalau kita nak buat di dalam platform tu memang tak boleh. Game developer pun dia mestilah nak orang main lagi lah kan. Of course kena limitation. Kalau kita nak cerita benda yang sihat, contoh main bola, main gym, kalau lebih-lebih pun akan merosakkan badan juga. Sama juga dengan video game. Sejujurnya pada saya lah, sebagai seorang individu dan sebagai seorang bapa, umur form 1 tu boleh ada handphone lah. Sebab masa skor rendah ni diorang baru nak develop badan dia apa semua kan. Ketagihan punya policy ni kita tak ada policy lah, tapi kita ada guideline. Cuma guideline tu masa saya cakap lah, modul-modul yang kita develop, apa yang kita masukkan dekat dalam tu. Mana kita namakan dia esports medica. It's a healthy gaming punya konsep yang mana dah ada cara. Macam contoh kalau kita main berapa lama, saya 20 minit main, 20 saat kena pandang di tempat lain. Dalam modul tu pun saya tak fokuskan sepenuh 100% dalam game. Ada 4, kita pergi 4 CU. Salah satu tu adalah kepada health and fitness. Perlu ada exercise-nya. ML dengan Roblox, walaupun kita tengok ML ni dewasa sikit banding anak-anak kan, tapi saya lebih risaukan Roblox ni daripada ML sebenarnya. Kita tengok memang budak-budak, semua budak tahulah Roblox. Kalau budak tu tak ada handphone pun, dia tetap tahu Roblox tu apa. Saya sendiri dah pernah berhubung dengan PDRM sebenarnya. Sebab Roblox ni dia ada dunia dia. Contoh dunia saya, dunia awak. Saya boleh masuk dalam dunia awak dan saya boleh berhubung dengan awak, bercerita dengan awak, dan dah pernah jadi kes pun berjumpa dan jadi hal. Parents, kalau anak main Roblox, tolong perhatikan Roblox siapa yang dia main. Yang buat hal ni of course biasalah orang tua lah yang cari budak-budak kan. Budak-budak ni dia pun tak tahu apa-apa, dia ikut je, dia dengar je. Of course budak, parents kena pantau dulu. Bila orang bertanya saya, memang saya betul-betul mengharapkan, saya betul-betul menekankan juga yang ikutlah guideline yang kita dah buat ni. Dalam satu permainan tu, dia mesti akan ada benda yang untuk dipersalahkan. Sebabnya contohlah, kalau saya nak cerita pasal keganasan, bola pun menimbulkan keganasan juga. Jadi kalau nak cerita pasal kes membunuh dengan e-sports ni, pada saya itu lebih kepada hal individu. Kita dengan PDRM memang kita dah ada relationship pun dah daripada tahun 2023. Setiap benda baru yang timbul, saya akan minta diorang untuk tengokkan. Even di dalam PDRM tu sendiri pun ada, dia panggil pengelola e-sports. Masa tu kita ada PDRM, kita ada Jabatan Kebajikan yang bomba ni semua untuk hub-hub e-sports yang ada kan. Jadi semua tu memang kita dudukkan di dalam satu bilik untuk develop guideline tu. Pada saya lah, kenapa game-game yang ini, genre yang inilah jadi famous, sebab nombor satu of course accessibility. Itu di Malaysia. Memang semua yang pakai phone itulah yang famous dan ramai orang main. Nombor satu ML. Sebab apa ML boleh jadi nombor satu? Sebab dia spend dekat Malaysia banyak. Malaysia is the biggest spender in Asia. Pada saya itulah punca utama. Jadi yang mana yang berumur 16 tahun ke bawah ni, ialah main tu boleh, tak salah tu nak main, tapi janganlah sampai benda tu merosakkan badan dan janganlah sampai benda tu melalaikan kita.